Bapa borek, anak rintik. Demikian bunyi satu peribahasa Melayu yang membawa erti bagaimana tingkah laku, perangai dan perwatakan seorang ayah itu akan diwarisi oleh anaknya nanti. Namun di dalam kisah Nabi Ibrahim AS dan legasi yang ditinggalkan oleh Ibrahim AS, hal tersebut berbeza. Kalau kita perhatikan, Ibrahim digelar sebagai Abul Anbiya, bapa para nabi, ataupun bapa kepada manusia sekaliannya, father of two nations, melalui jalur anaknya Ishaq AS dan juga Ismail AS. Lalu terbentuk 3 agama besar di dunia yang balik kepada seorang ayah, iaitu Ibrahim AS. Namun jarang kita lihat apabila kita renung, Ibrahim AS sendiri tidaklah memiliki seorang ayah yang sama saleh sepertinya, yang sama mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala sepertinya. Bahkan sejak kecil dia berdepan dengan kedegilan dan kesombongan ayahnya yang ingin mempertahankan penyembahan berhala dan tidak mahu tunduk kepada seruan mengesakan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu bila kita perhatikan perjalanan Ibrahim AS, satu ketika waktu dia telah dihukum oleh ayahnya sendiri bersama dengan penduduk kota Iraq pada ketika itu, dia dicampakkan dalam keadaan hina dan terbuang oleh keluarganya ke dalam api. Lalu Ibrahim AS menyebut dalam surah As-Saffat ayat yang ke-99, wa qala inni dhahibun ila rabbi sayahdin. Nabi Ibrahim membawa perasaan yang sedih dan duka cita, aku hendak meninggalkan kamu semua pergi kepada Tuhanku. Dialah yang akan memimpinku ke jalan yang benar. Kemudian ada satu ungkapan doa yang menarik disebutkan oleh Ibrahim AS. Rabbi habli minas salihin. Wahai Tuhanku, kurniakanlah kepadaku anak yang saleh. Dan kalau kita perhatikan, waktu dihalau keluar daripada kampung halaman, daripada tempat Nabi Ibrahim membesar, meninggalkan keluarganya, mengapa Nabi Ibrahim berdoa meminta dikurniakan seorang anak yang saleh? Dan saya rasa ramai orang yang sebahagiannya boleh relate dengan perasaan apabila bukan semua orang ada ayah dan ibu yang betul-betul membesarkan mereka dengan penuh kasih sayang, dengan penuh perhatian dan penuh tanggungjawab. Ada ramai, khususnya di zaman sekarang pun, kalau kita lihat dalam kalangan masyarakat kita, di mana institusi kekeluargaan semakin bermasalah. Kita lihat ramai anak-anak yang ditinggalkan oleh ayah mereka, sebahagiannya ditinggalkan oleh ibu mereka. Ada yang ayahnya ada wujud, ibunya wujud, tetapi tidak memainkan peranan dan tidak wujud secara bermakna dalam kehidupan anak-anak. Nabi Ibrahim AS, seorang bapa yang dikenang dalam sejarah, tetapi dia tidak mempunyai seorang bapa yang betul-betul bertanggungjawab dan memberikan kasih sayang kepadanya. Sehingga walaupun dihalau dan dikecam dengan begitu teruk, Nabi Ibrahim masih berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar diberikan petunjuk, agar diampunkan ayahnya itu. Jadi ramai orang yang melalui pengalaman yang seperti ini, yang tidak rasa ada hubungan yang bermakna dan ayahnya atau ibunya bukan contoh role model yang baik dalam kehidupan mereka. Mereka berharap satu masa nanti bila mereka menjadi seorang ayah, mereka menjadi seorang ibu, mereka ingin menjadi seorang ayah dan ibu yang terbaik. Mereka tidak mahu anak mereka melalui pengalaman sebagaimana yang dilalui oleh mereka. Kan? Saya rasa ramai yang mungkin boleh relate dengan perasaan ini. Jadi bila kita cerita tentang hal ini, saya teringat satu peristiwa yang dinukilkan oleh seorang ulama dalam buku berkenaan dengan berbuat baik kepada ayah dan ibu, yang mana kisah ini menceritakan tentang seorang ayah yang datang mengadu kepada Umar Al-Khattab radhiyallahu an tentang kederhakaan anaknya, tentang anaknya yang tidak memberikan penghormatan dan menjalankan hak-hak yang sepatutnya diberikan kepada seorang ayah. Dan kenapa kita pilih bahagian ini? Sebab kita boleh cerita banyak tentang bagaimana fatherhood yang baik, bagaimana motherhood dan parenthood yang baik itu. Tapi ada 3 perkara yang disebutkan oleh Umar Al-Khattab ini
kalau kita renung betul-betul, dia sudah menjadi satu perkara yang paling asas, yang mana kita belajar bahawa membesarkan generasi akan datang, khususnya bermula dengan anak-anak, adalah satu proses yang berfikir jangka masa panjang. Dan ia bermula dengan beberapa tindakan ataupun keputusan yang sangat basic. Paling kurang ada 3. Mari kita perhatikan ataupun hayati kisah ini. Datang seorang lelaki mengadu kepada Umar Al-Khattab, menceritakan tentang kederhakaan anaknya. Lalu Umar Khattab memanggil anak ini dan bertanya kepada anak ini, kenapa engkau derhaka kepada ayah engkau? Lalu budak ini bertanya, ya Amirul Mukminin, wahai pemimpin orang-orang yang beriman, tidakkah seorang ayah juga mempunyai hak terhadap anak yang perlu dipenuhi? Lalu Umar Khattab menyebut, bala. Dan budak ini tanya, fama hiya ya Amirul Mukminin, apakah dia hak-hak yang perlu dipenuhi oleh ayah ataupun ibu kepada anaknya? Lalu Umar Khattab menyebut, yang pertama, memilih ibu ataupun ayah yang baik. Yang ketiga, memberikan nama yang baik. Dan yang ketiga, yang pertama tadi, memilih pasangan dan suami atau isteri yang baik. Kerana waktu memilih pasangan tu kita sudah berfikir tentang apakah environment dan pendidikan yang anak itu akan terima nanti daripada jenis pasangan yang kita pilih ni. Yang kedua, memberikan nama yang baik, kerana nama ini identity, dan nama itu bukan satu benda yang kecil. Kalau saya pernah terlibat dalam penyelidikan berkenaan dengan nama sahaja, kita boleh lihat betapa dalamnya kesan kepada identity, kesan kepada self-esteem dan perwatakan seseorang hanya dengan bentuk ataupun jenis nama yang dia terima. Dan yang ketiga, Umar Khattab menyebut, dan dia mengajarkan anak-anak ini Al-Quran. Ini 3 hak yang ada kepada bapa dan ibu terhadap anak-anak. Lalu anak kecil ini mengadu kepada Umar Khattab. Dia kata, ya Amirul Mukminin, innahu lam yaf'al syai'an min dhalik. Dia tidak melaksanakan satu apa pun daripada hak ini. Dia memilih ibu aku dalam kalangan orang yang tidak baik. Yang kedua, dia memberikan nama aku dengan nama yang pelik, yang jelek, yang membawa erti yang tidak baik. Dan yang ketiga, dia menyebut, walam yu'allimuni minal kitabi harfan wahidan. Dia tak pernah mengajar aku walaupun satu huruf daripada Al-Quran. Lalu Umar Khattab berpaling daripada anak ini dan melihat kepada sang ayah, dan dia kata, sebelum engkau datang kepada aku mengadu anak engkau telah derhaka kepada engkau, engkau telah terlebih dahulu derhaka kepada dia. Masya Allah. Jadi bila kita perhatikan tadi kita sebut bapa porik anak rintik, dia sebenarnya tidak tentu. Ada kebiasaannya dalam kajian-kajian melibatkan psikologi. Memang kita baca apa yang dialami oleh seorang anak melihat bagaimana perwatakan ayahnya itu memang memberi kesan. Misalnya ada kajian tentang kalau anak tu membesar melihat sang ayah ni suka pukul mak dia, walaupun waktu kecil itu dia memihak kepada ibunya yang sering dipukul, dan dia berazam tidak mahu memukul ibu atau mana-mana wanita, tapi kebanyakan mereka bila dewasa, mereka cenderung untuk memukul isteri ataupun pasangan mereka kerana mereka terkesan dengan perwatakan ayah tersebut. Tetapi kitaran itu boleh dihentikan, boleh diputuskan, dan Nabi Ibrahim AS dan seluruh legasinya yang panjang ini adalah satu bukti yang besar bahawa Ibrahim AS walaupun memiliki ayah yang demikian perwatakan dan demikian kedegilan menolak agama Allah Subhanahu Wa Taala, namun Ibrahim AS kemudian menjadi bapa yang paling agung dalam sejarah kemanusiaan, bapa yang paling agung dalam sejarah kemanusiaan yang panjang. Ribuan tahun sudah hayat sejak Nabi Ibrahim AS meninggal dunia, namun sehingga hari ini kita masih menyebut wa ala millati abina Ibrahim, kami di atas jalan ayah kami Ibrahim. Dan sebab tu di samping kita berusaha menjadi seorang anak yang baik kepada ibu dan ayah kita dalam segala kapasiti dan kemampuan kita, kita juga perlu berfikir ke hadapan, bagaimanakah aku ini sebagai seorang ayah dan sebagai seorang ibu. Dan preparation itu berlaku dalam kalangan pendengar. Mungkin ada rakan-rakan yang belum berkahwin, ada yang baru berkahwin. Kita perlu selalu bermuhasabah
tentang bagaimana kita ni sebagai seorang ayah. Adakah satu masa nanti anak ini akan melihat kita sebagai seorang ayah yang menjadi role model, atau adakah mungkin anak kita ini melihat kepada ibu dan dia menganggap ibunya itu sebagai role model. Dan kita berusaha memberikan yang terbaik. Yang paling kurang tadi 3 perkara: memastikan pasangan yang dipilih itu pasangan yang baik. Yang kedua, memberikan nama yang baik, kan. Dalam trend macam-macam sekarang ni, tak usahlah kita menjerat ataupun meletakkan anak-anak kita dalam risiko dengan memberikan nama-nama yang pelik. Pilih nama yang baik, pilih nama yang ada maksud yang baik, dan tak semestinya ia mesti berasal daripada bahasa Arab. Nama yang baik dalam culture, dalam perkataan bahasa tempatan kita, itu juga yang paling penting. Dan yang ketiga, pastikan mereka mendapat pendidikan Al-Quran. Itu adalah asas yang besar. Dan yang terakhir, kalau kita boleh ingatkan diri kita, sahabat-sahabat semua, semoga Allah SWT jadikan kita ayah-ayah dan ibu-ibu yang baik. Semoga legasi agama Ibrahim ini akan terus diwarisi generasi-generasi akan datang. Pentingnya doa kepada Allah SWT agar anak-anak kita ini sentiasa tetap berada di atas jalan Ibrahim AS. Nabi SAW sebut dalam satu hadis yang sahih riwayat Imam Al-Baihaqi. Hadis ini daripada Anas bin Malik. 3 doa yang tidak akan ditolak. Doa ibu dan ayah kepada anaknya, yang pertama. Doa orang yang berpuasa dan doa orang yang bermusafir. Semoga Allah SWT bantu kita. Jumpa lagi dalam episod yang seterusnya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.